Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirya hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa tathbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunzini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Fajazakumullahu khairan jaza. Insyaallah pada permulaan kuliah saya pada malam ini saya akan bawakan kuliah tafsir Al-Quran. Dan surah yang awal yang saya pilih adalah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32. As-Sajdah maksudnya sujud. Surah ni biasa kita imam baca di subuh Jumaat. Surah As-Sajdah, surah ini surah Makkiyah, turun sebelum hijrah baginda SAW ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. 30 ayat. 30 ayat. Ada riwayat menyebut kecuali ayat 16 hingga 20 ayat madaniyah menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat 16 hingga 20 madaniyah menurut Imam Ibnu Katsir. Keseluruhannya yang lain ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah ni ayat selepas hijrah. Yang lain Makkiyah. Maknanya bila banyak Makkiyahnya, secara umumnya surah ini disebut surah Makkiyah. Sebab ayat-ayat Makkiyah menang, dia lagi banyak. Di mana surah ini jumlah ayatnya sebanyak 30 ayat. 30 ayat. Jumlah kalimah perkataannya 380. Ulama kira sampai perkataan 380. Jumlah huruf 1518. Jumlah huruf. Surah sebelum adalah surah Luqman. Surah sebelum surah Luqman mengikut tertib surah-surah dalam Al-Quran. Yang ada di situ 114 surah-surah dalam Al-Quran. Surah ini surah yang ke-32. Sebelumnya surah Luqman. Surah Luqman surah yang ke-31. Turutan penurunan adalah surah yang ke-75 turun
Ayat ini turun dari langit dunia. Langit dunia ke Nabi SAW melalui malaikat Jibril yang pembawa wahyu. Turun itu kenapa tak sama tertib surah dengan penurunan surah? Kenapa tak sama? Tertib surah ini dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. 114 surah ni ikut tertib Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya sampai An-Nas. Ini yang ada di Lauh Mahfuz. Yang ada di Lauh Mahfuz. Maknanya yang tetap, yang kita baca ni dari awal hingga habis, dia tetap. Ini tiga yang kita panggil 30 juzuk, 114 surah, tertib dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tertib ini dari Lauh Mahfuz itu. Tetapi turun peristiwa tak sama. Kenapa tak sama? Sebab peristiwa ni turun tu mengikut peristiwa, mengikut keadaan. Menunjukkan Al-Quran ni sesuai apa saja keadaan. Contoh kita hari ni, kenapa berbeza turutan tertib surah dengan peristiwa? Kerana peristiwa ni dia tak sama. Contoh kalau berlaku masalah. Masalah apa? Masalah wabak penyakit lah yang berlaku. Wabak penyakit. Jadi kita baca ayat yang berkait dengan ujian wabak penyakit lah. Bukan datang wabak penyakit, kita baca ayat poligami. Kan lain. Jadi maksudnya dia tak boleh. Dia mengikut kesesuaian tu, peristiwa tu. Wabak penyakit kita bacalah ayat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ni kita sesuai konteks keadaan. Maka Allah sebut apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Maknanya kesesuaian keadaan dan masa. Ini dia. Turutan penurunan surah yang ke-75. Ini kita baca pengenalan dulu, sinopsis, sebelum kita huraikan secara ayat demi ayat secara tafsili, perincian. Turun selepas surah Al-Mu'minun. Kerana surah Al-Mu'minun turun yang ke-74. Surah ini turun yang ke-75. Dalam muka surat Mushaf Uthmani, muka surat 415. Muka surat yang diletak dalam Rasam Uthmani, yang bertepatan secara ijma' ulama' sepakat surah dalam Al-Quran ni 114 surah. Ini memang ijma' sepakat. Tak boleh kita kata Quran ni surahnya 112, 110, 600 surah. Tidak. Kita sebut surah dalam Al-Quran 114. Ini ijma'. Adapun yang menjadi khilaf berkait dengan jumlah huruf, jumlah ayat. Itu ulama' berlaku khilaf. Kenapa jadi khilaf? Sebab ada ulama' yang susun ayat yang berulang dia tak sebut dah. Ada macam tu. Ada yang berulang pun disebut, ditambah lagi. Jadi kiraan-kiraan itu jadi berbeza-beza. Ini dia. Adapun juzuk ni, ulama' yang susun mengikut juzuk. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, mengikut Quran Rasmul Uthmani itu. Maknanya setiap juzuk tu ada 10 helaian apa. Ada dalam sekitar 10 helaian. Setiap juzuk 10 atau 20. Ada sekitar dalam sekitar 10 helaian. 10 helaian. 1, 2, 3,
Saya nak pasti 6, 7, 8, 9, lebih kurang begitu. Dalam sekitar 10 hingga 9 layan. Lebih kurang kita katakan dalam 20 muka lah. 20 muka. Itu disusun oleh mengikut Rasmul Osmani itu. Susunan ulama kita buat. Pada masa yang sama dia letak hizib. Dia jadikan hizib ni dia pecah-pecah. Hizib ni lebih kurang sekitar 2 muka setengah. 2 muka setengah. Orang yang hafaz Quran dia ikut kepala-kepala ayat. Ada yang hafaz Quran ikut muka surat. Ada yang hafaz Quran ikut macam-macam cara. Ini kaedah-kaedah lah. Tapi secara asas Al-Quran itu 114 surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi surah ini jumlah 3 halaman dalam Mushaf Osmani, dan termasuk dalam juzuk yang ke-21. Termasuk dalam juzuk yang ke-21. Jadi kita terus kepada fadilat kelebihan dalam surah ini. Ini kita lebih pengenalan mukadimah dulu. Baru kita seronok nanti nak hurai satu persatu. Ayat-ayat Quran ni seronok. Quran ni seronok. Menurut apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumil amin. Qala al-Bukhari fi kitabil Jumu'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Kata Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ya ini sentiasa baginda membaca di dalam solat subuh di hari Jumaat, solat subuh di hari Jumaat, membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Rakaat pertama surah As-Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan. Ini diamalkan oleh masyarakat dalam negeri Johor lah. Imam boleh tak boleh pun baca surah As-Sajadah ni. Tak hafaz letak lagi tulis kat depan, cuba baca, lancarkan. Tapi kalau dah selalu baca, insya-Allah boleh hafaz lah surah As-Sajadah ni. Juga riwayat Imam Ahmad dari Abi Zubair dari Jabir, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Abu Zubair dari Jabir menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sebelum membaca alif lam mim tanzil, ini surah Sajadah, dan tabarakalladzi biyadihil mulk, ini surah Al-Mulk. Nabi tak tidur baca 2 surah ni, satu surah Sajadah, satu lagi surah Al-Mulk. Ini kelebihan surah ini. Kita baca, kita amal. Kalau kita baca pagi tu, kita niat antara kita nak ikut Nabi, sunnah Nabi, dapat sunnah mujarrad lah. Sunnah mujarrad semata-mata ikut Nabi lah, sunnah Nabi. Yang kedua, kalau kita baca di malam hari juga, kita mengambil apa yang dipanggil dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkait dengan surah ini. Surah ini. Nama surah ini disebut dalam ayat 15. Dalam ayat 15, simbolik kehambaan dan penyingkiran segala jenis kesombongan atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ayat 15,
Ni ayat yang biasa sampai sini kita buat sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya yang beriman dengan ayat-ayat kami, orang-orang yang apabila disebut dengannya, disebut, diperingat dengannya, kharru sujada, mereka tersungkur sujud, jatuh sujud, wasabba'u bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, dalam keadaan mereka tidak sombong, membesar diri. Ini dia. Ini simbolik kepada surah sujadan. Yang lalu simbolik sujadan, kharru sujadan. Kharru, mereka tersungkur, sujadan, dengan sujud, bersujud. Maka surah ini dipanggil surah As-Sajdah. Orang Melayu kita sejadah. Surah baca sejadah. Memang kita pakai sejadah tu. Dan bahasa Arab sajdah. Sajdatun, sajdah, as-sajdah. Itu dia. Ini termasuk surah yang ke-18. Bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang dibaca satu-satu. Alif lam mim kan. Sama dengan alif lam mim surah Al-Baqarah. Ini juga disebut awalnya alif lam mim. Surah muqatta'ah ni huruf yang apa, yang dibaca satu-satu huruf muqatta'ah. Contoh Yasin. Apa lagi? Hamim. Hamim ain sin qaf. Alif lam ra. Ini huruf-huruf muqatta'ah. Jadi ulama berkata bahawa surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf ini ialah surah-surah yang menekankan keagungan Al-Quran. Yang menekankan keagungan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni kalam Allah Ta'ala. Bukan baginda Muhammad cipta, tidak. Bukan dia baginda SAW reka-reka, tidak. Kalam Allah, cakap Allah Ta'ala. Dari Lauh Mahfuz yang kita baca ni. Ini kalam Allah, kata-kata Allah. Dan di situ ada 7 kata. 7 kata yang pertama, 7 kata terhadap diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu tentangnya, tentang dirinya. Dalam surah apa? Surah Al-Fatihah kita baca. Dan dulu saya sebenarnya sampaikan juga tafsir surah Al-Fatihah ni, kalau kita perasan tak perasan dalam tazkirah Jumaat. Ada kita tazkirah Jumaat ke apa. Saya sampaikan berkait berhubung tentang surah Al-Fatihah. Khatam sebenarnya saya cuba huraikan kalau secara ringkas. Surah Al-Fatihah Allah bicara tentang diri Allah, tentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dengan nama Allah, Allah beritahu. Dengan nama Allah, siapa Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku ni Maha Pemurah, aku ni Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutlah segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Allah beritahu, aku ni Maha mentadbir seluruh alam, mengatur segalanya. Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi, aku ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Tengok, Allah beritahu tentang dirinya. Maknanya sesuai dengan riwayat athar menyebut, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga, melalui Tuhanku juga. Kalau bukan kerana Tuhanku, aku tak kenal Tuhanku. Maknanya kita kenal Allah melalui apa? Kita baca Quran. Allah beritahu tentang dirinya. Di samping itu juga ada 7 kata. Quran ni ada 7 kata
yang utama juga kepada baginda Muhammad SAW. Ni banyaklah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kul. Suruh Muhammad kata, beritahu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tapi ada yang marah. Kenapa orang bukan Islam ni kita sebut kafir? Kita kata. Kita di sisi orang Islam, kita anggap orang yang selain dari agama kita kafir. Sebab Quran sebut ya ayyuhal kafirun. Takkan nak ubah ya ayyuhal non-muslim. Tak boleh. Ya ayyuhal kafirun. Cuma kita kena jelaskan kepada orang bukan Islam. Kami ni mengatakan kamu ni orang-orang kafir, nak membezakan kami dengan kamu. Bukan tujuan kami mengatakan kamu orang-orang kafir, kami menghina kamu. Tidak. Ini kena jelas. Kerana maksud kafir itu tak beriman. Memang mereka tak beriman pun. Maksud kafir tak beriman. Kafir dia kafaro dengan makna angkara. Dia tolak Islam, dia tak terima, dia tak beriman. Kafaro juga dengan maksud tutup. Tu maksud tutup aghta. Apa disebut aghta kan, yang menutupi. Aghta yang menutupi, kafaro. Maknanya dia tertutup, tak beriman. Ini apa kita katakan dengan apa maksudnya kita katakan hak agama kita macam tu. Sebagaimana agama yang lain juga mereka menganggap agama lain. Contoh orang Yahudi, dia anggap selain daripada agama dia, orang lain ni binatang. Boleh dia anggap orang lain binatang. Agama Kristian dia anggap selain daripada agama mereka kambing yang sesat. Dia mereka memang itu dah pegangan mereka. Nak buat macam mana? Kita menganggap selain daripada agama kita orang yang kafir, maksudnya tak beriman. Itu je. Ada tak kita menghina agama lain? Tak ada. Sebab prinsip dia begitu. Tapi orang yang agak liberal ni dia fikir cara dia tu. Padahal kita menjelaskan, kita mengatakan mereka ni orang kafir. Bukan maksud kita menghina dia, tidak. Tapi membezakan. Maksud orang kafir itu awak tak Islam. Kita kena jelas gitu. Awak tak beriman. Kalau awak Islam, saya panggil awak orang Islam. Tapi awak bukan orang Islam, saya panggil kafir. Itu maksud kafir. Jelaskan begitu dengan dia. Maksud orang kafir ni orang yang dia tak beriman dengan Allah. Itu jelas. Itu yang mesti kita faham betul. Jadi tak jadi isu ni. Cuma puncanya kita kurang penjelasan, kita kurang menerangkan. Itu puncanya. Bila ada nak terangkan, ada orang yang golongan tertentu yang cuba mengapi-apikan. Jadi mengapi-apikan perkara-perkara yang sepatutnya tak ada, timbul isu perkauman, percetusan, pergaduhan dan sebagainya. Kerana kita beramal dengan kita masyarakat majmuk, kita sedar benda tu. Adalah pada masa yang sama agama Islam agama persekutuan, agama yang memang kita boleh sebarkan kepada siapa saja. Surah ini sangat baik bagi menjawab persoalan apakah di sebalik sujud sajadah dalam erti kata yang sebenar yang kita bicara tadi. Dan ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan ayat sajadah, ayat sujud dalam surah As-Sajadah pula dalam ayat yang ke-15. Ada 15 ayat-ayat sajadah dalam Quran. Ayat-ayat yang kita baca disunatkan kita sujud tilawah, kita panggil. Sujud tilawah ni tak mesti kita baca dalam solat. Jumpa ayat sajadah, kita terus sujud. Sama juga dikala kita baca Quran. Kita duduk baca Quran, menghadap kiblat. Baca, jumpa ayat surah, ayat sujud. Baca, kita sujud terus. Tak apa, terus sujud. Ini dia. Ini amalan-amalan alhamdulillah. Kita tengok. Dapat pemain bola, dia main bola, dia dah tahu dah sujud syukur. Dia gol je, dia sujud syukur.
Dah ramai dah. Kita tengok pemain bola dah tahu kan, dia main bola baru ni, pemain JDT tu kan, dia dah golkan tu. Dia sujud syukur. Benda macam tu maknanya sedikit sebanyak orang dah bertambah faham benda soal berkait dengan agama. Dia berani sujud sebab dia tahu pemain dunia boleh sujud. Muhammad Solah. Muhammad Solah. Orang Melayu kita solah salah dia kata. Dalam bahasa Arab solah ni solah betul baik. Melayu kita kata salah ni orang salah tak betul dia kata. Solah tu perkataan solah. Solahuddin, orang yang membaiki agama, membetulkan agama. Solahuddin. Solah dia asalnya solah. Tapi tulis bahasa Ruminya salah gitu. Mereka yang membaca kitabullah ini pasti akan meyakini wujudnya akhirat. Bila baca Quran ni kita yakin sangat akhirat. Sebab banyak ayat-ayat akhirat. Dalam surah Al-Fatihah pun ada akhirat. Malik Yaumiddin. Apa-apa surah ada hubung kait dengan akhirat. Ini dia. Surah ini bermula dengan penegasan bahawa kitabullah Al-Quran tiada keraguan padanya. Disebut awal kan, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang menurunkan kitab Al-Quran itu tiada keraguan padanya dari Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Secara jelas Quran ni tak ada ragu-ragu, tak ada syak. Syak ni kita ada 3. Satu syak, zon, waham. Syak ni 50-50. 50-50 tak boleh. Wasak akidah. Kalau zon ni 70 percaya, atau kata 75 percaya, 70 percaya. Lebih tak percaya belin pun tak boleh. Yang ketiga waham. Waham 70 tak percaya. Tak percaya ni lagi banyak. Itu lagi-lagi lah tak boleh. Quran ni dia tak boleh zon. Dia berbeza dalam ilmu hadis. Ilmu hadis kalau riwayat mutawatir kita dengan yakin lah, tak boleh zon. Adapun riwayat yang dhaif boleh atas zon lah. Riwayat-riwayat yang dhaif tu kalau kita orang belajar dalam bidang ilmu hadis ni dari sudut periwayatan, tak bincang matan hadis lah. Matan hadis kita bincang dari sudut periwayatan. Jadi itu kerja ulama-ulama hadis lah, mereka bincang. Cuma pelaksanaan kita ikut fiqh. Ini kena pandai. Ni jadi masyarakat kita hari ni, dia nak buat amal sesuatu tu dia kira sahih tak sahih. Ni sahih tak sahih ustaz? Sahih ke dhaif ustaz? Dia itu. Kita belajar fiqh 5 hukum. Wajib, sunat, harus, makruh. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Kalau nak tambah lagi, sah, batal. 7. Jadi wajib memang kena buat. Apa yang kita belajar dalam kitab fiqh kata wajib, buatlah. Ada sunat dalam hukum sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi buat tu dapat pahala. Ada benda yang sunat dituntut. Contoh rapat sab, solat rapat sab. Kalau kita itu sunat muakkad yang dituntut sungguh. Kalau dia jarak jadi makruh. Solat jarak jadi makruh. Tu asal hukum. Cuma bila berlaku kita katakan COVID ni, benda yang makruh itu terhilang. Kaedah dia al-karaha tazul disebut al-karaha tazulu bil hajah. Perkara yang makruh tu hilang kerana ada hajat tertentu, ada keperluan tertentu. Contoh ada mudarat, maka kita hari ni solat jarak. Ni tapi anti vaksin tak faham, kena baca hadis kat dia. Riwayat Imam Ibnu Majah, la darara wala dirar. Kena baca kat anti vaksin. Tidak memudaratkan diri dan juga tidak memudaratkan diri orang lain. Ini kita jelas. Ini fiqh, ni maksudnya fiqh tadi. Tu tujuan kita beramal ikut fiqh. Ada orang kata, ustaz, saya beramal ikut Quran hadis. Kalau kita kata kita beramal ikut Quran hadis, ini secara sumber asal memanglah kita beramal mesti kena ikut Quran hadis. Cuma kaedah nak ikut tu mesti melalui fiqh. Kalau kita ambil sebiji dalam Quran, sebiji dalam hadis,
kita faham sendiri, kita buat. Ni ibarat kita terjun laut, cari mutiara, tapi tak pandai berenang. Jadi apa? Mutiara cantik, Quran cantik, hadis cantik, tapi kita tak pandai berenang, maka perlu fiqah. Fiqah ni kerja ulama fiqah lah, fuqaha. Dia kena kerja ulama fiqah, fuqaha. Ulama hadis, mereka jaga soal hadis ni, tentukan ni riwayat kuat tak kuat sebagainya. Ulama fiqah dalam perkara mengeluarkan hukum, maka ulama fiqah ini sudah tentu sebelum jadi fuqaha, mereka juga ulama hadis. Ini kena faham. Sebelum mereka fuqaha, mereka ni ulama hadis. Imam Asy-Syafi'i ada hadis dia, sahih menurut dia, ada hadis-hadis dia. Ni kita kena faham. Ini kita kena jelas. Jadi kita dalam Islam itu 5 ni kita ikut. Ni mudah. Tak payah pandai-pandai ustaz ni sahih ke dhaif, ni sahih ke dhaif, ni pening kita. Kalau nak bincang sahih ke dhaif, kita belajar dalam bidang ilmu hadis periwayatan. Bila nak laksana, ikut fiqah. Ini mesti kita faham betul. Jadi surah ini penegasan bahawa kitab Allah tiada keraguan padanya. Kemudian surah ini berakhir dengan Allah Subhanahu wa taala membawa perumpamaan mengenai tanah yang mati, kemudian disuburkan untuk memahami hakikat akhirat kehidupan semula dan menghilangkan keraguan itu. Namun hujung surah merakamkan sikap Quraisy yang terus-menerus meragui hari tersebut. Ini orang Arab Quraisy ni, sebab khusus dia lah. Arab Quraisy ni tak percaya tentang kehidupan semula. Kita ni hidup semula nanti tak percaya. Sebab tu hari ni apa yang berlaku bila umat Islam bukan hidup-hidup syurga, bukan. Hidup-hidup pada mahsyar. Nak tentu amal kita, nak mizan, nak menghadapi timbangan, nak disoal siasat, amal kita macam mana, itu jadi hal. Kemudian kalau tempat kita ke neraka, buat dosa, satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Hidup kat dunia hari ni tak sampai kita 1000 tahun. Ini pening. Ini nanti insya-Allah kita baca secara perincian-perincian. Ayat 10 pula dihubungi dengan ayat 27. Dalam bentuk keadaan hujan. Maka sebab itu surah ini bermula dengan kitab yang tiada keraguan pada ayat pertama, dan penegasan jangan ragu-ragu, la raiba fihi, tiada keraguan padanya. Jangan ragu. Akan bertemu juga Nabi Musa AS, ayat yang ke-23 di hujung. Surah ini berkait dengan sirah turun apa surah ini. Surah yang menguji keyakinan Nabi Muhammad SAW selepas serangan bertali arus mengenai benarkah manusia akan dibangkitkan semula selepas menjadi debu-debu tanah. Ini dahsyat. Kita ni diserang dalam hal apa hari ni? Dalam benda-benda yang berkait dengan syariat lah. Hukum-hukum syariat. Tapi Nabi SAW berdepan juga dengan masalah yang lebih sukar untuk menjawab. Kerana jawabnya mesti dengan iman. Berkait tentang benarkah manusia ni dibangkitkan semula. Bila kata benarkah manusia ni dibangkitkan semula, itu bagi orang yang tak ada iman, sudah tentu tidak terima. Sebab itu berkait dengan iman. Iman ni macam mana kita katakan hari ni, kita solat. Sebab apa kita solat? Apa kita solat? Walau kita tak nafi, ada hikmah solat itu. Pertama, solat itu mendisiplinkan diri, itu hikmah dia lah. Jadi orang yang disiplin. Kemudian sehat tubuh kan, macam bersenam, berdiri tegak, rokok, sujud dengan betul. Katanya
sujud, rokok tu boleh membaiki tulang belakang, menjaga tulang belakang kita. Ini dari sudut hikmah dia lah. Bila sujud pula darah turun, perjalanan darah lancar. Ni kita kaji hikmah dia lah. Puasa, sama juga, ada banyak hikmah juga. Ada orang kata sebab apa kurus? Puasa. Kita tak nafi ada hikmah-hikmah itu. Namun begitu, perkara yang paling utama yang kita lakukan tak lain sebab apa? Sebab iman. Kita solat ni sebab apa? Sebab iman. Kita puasa sebab apa? Sebab iman. Kita sama juga, kita percaya kita besok dibangkitkan sebab apa? Sebab iman. Macam mana nak mendalami keyakinan itu? Baca Quran lah. Faham Quran. Salah satu kita hurai tafsir Quran ni supaya kita lebih memahami Quran secara dalam. Ini penting. Supaya kita tak jauh dari Quran. Hari ni kita baca Quran, surah Yasin kita baca. Tapi kita tak tahu apa ada dalam surah Yasin. Surah Sajadah kita baca, tapi kita tak tahu apa yang kita baca dalam surah Sajadah. Allah sebut, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah tidak mereka bertadabur, memahami Al-Quran, ataukah di atas hati-hati mereka terkunci? Kita baca Quran, kita tak cari jalan untuk menghayati, memahami Al-Quran tu. Macam mana jiwa kita nak dekat kepada Allah Ta'ala. Surah sebelum ini dipanggil ilmu, kalau kita belajar dalam bidang ilmu tafsir, ada di situ ilmu tanasub aswar wal ayat, munasabah di antara surah-surah dan ayat-ayat dalam Quran. Dia ada kaitan, ayat demi ayat, surah demi surah. Ini hebat mukjizat Al-Quran. Surah sebelum ayat terakhir berakhir dengan 5 perkara ghaib dalam pengetahuan Allah SWT. Maka surah As-Sajadah membuat respon satu persatu, mengukuhkan makna daripada ayat terakhir surah sebelumnya. Apa ayat akhirnya? Ayat akhirnya surah Luqman yang berbunyi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah SWT pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik atau jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Ayat surah Al-Luqman, surah Luqman, ayat penghabisan pertama disebut ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, surah Luqman tu ayat akhir disyarahkan dalam surah Sajadah ayat 5 dan 6. Tengok cantik. Kemudian wa yunazzilul ghaith, menurunkan hujan, disyarahkan dalam surah Sajadah ayat 27. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada dalam rahim, dihuraikan dalam surah Sajadah ayat 7 hingga 9. Adapun wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidaklah seseorang itu tahu apa yang dia lakukan esok, dibicarakan pada ayat kelima hingga ke-13, ayat kelima dan 13. Adapun akhir saya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, seorang itu tak tahu di manakah muka bumi yang dia akan mati, dihurai dalam ayat 10 dan 11. Jadi surah Sajadah sebenarnya menafsirkan ayat sebelum. Ini kaitan, maknanya ada di situ dipanggil tafsir Al-Quran bil Quran. Quran yang menafsirkan ayat-ayat ni.
Ada di situ Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, asar riwayat sahabat tabi'in. Quran ditafsirkan secara hukum ahkam ulama fiqh. Quran ditafsirkan secara ilmu tasawuf, tafsir isyari. Ini Quran. Quran ilmu yang kalau mereka yang mempelajari tafsir Al-Quran, sungguhnya tafsir Al-Quran mempelajari itu memerlukan alat-alat ilmu tafsir yang benar yang disebut oleh ulama-ulama kita. Alhamdulillah kita mengambil sedikit uraya-uraya nanti akan datang. Mudah-mudahan mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku liquli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.